Baru-baru ini terjadi kilat dan ribut di Arab Saudi. Sehingga menyebabkan kerosakan. Ternyata sebelum ini Arab Saudi mengadakan konsert Riyadh Season untuk bulan Ogos 2023. Dan salah satunya adalah rapper seksi Australia menghina Allah dan Nabi dalam konsertnya. Dengan menyanyikan lagu yang bermaksud tidak ada sesiapa yang akan dapat menghentikan mereka, dan mereka menyuruh untuk tunduk kepada Dewi. Yang bermaksud tunduklah kepada Dewi, dan ia dinyanyikan di hadapan ribuan penonton yang beragama Islam di negara tauhid tersebut. Kita akan share dalam video kali ini apa yang dah berlaku di Arab Saudi sekarang. Apa perubahan yang dibawa dalam pemerintahan Muhammad bin Salman sehingga mereka sanggup menggadaikan kehormatan negara tauhid itu demi kepentingan. Jadi tengok video ini sampai habis agar mendapat penjelasan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga diberikan kesehatan berpanjangan dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan musibah, kita dikejutkan dengan tren berhibur yang makin menjadi-jadi, dan baru-baru ini juga kita digemparkan dengan terjadinya kilat di Mekah, juga ribut banjir yang merosakkan harta benda. Sahabat semua, ternyata baru-baru ini di Riyadh, Arab Saudi, sebelum ribut petir berlaku, banyak dah konsert yang dah berlangsung dalam program Riyadh Season pada bulan Ogos 2023. Sebenarnya Riyadh Season ni dah dianjurkan, dah berlaku pun semenjak daripada tahun lalu lagi, sehinggalah disambung lagi pada tahun ini dalam agenda untuk mempromosikan Ru'yah Saudiyah, iaitu Vision 2030 yang telah pun bermula pada 25 April 2016. Visi yang menjadikan Arab Saudi sebagai pusat pelancongan utama dunia dan menjadi tumpuan semua negara, bahkan memodenkan Arab Saudi melebihi Eropah. أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت، حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه السعوديين، هذه حرب اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيكم العمر يا سيدي. Muhammad bin Salman mencuba pelbagai perkara yang boleh menarik orang ramai, juga pelabur-pelabur datang ke Arab Saudi dengan tujuan untuk menaikkan ekonomi negara tersebut dan tidak lagi berharap kepada minyak semata-mata. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya konsep di Arab Saudi ini bukan lagi perkara yang baru, kerana sejak pemerintahan Muhammad bin Salman menjadi Perdana Menteri pada tahun 2015, banyak dah perubahan yang dia lakukan, dan konsert ataupun cara hidup berhibur itu bukan lagi perkara luar biasa, tetapi dah menjadi perkara biasa. Sebelum ini mereka dah pun menjemput artis K-pop, dah pun menjemput DJ Snake, dah jemput artis Hollywood, Bollywood. Dan banyak lagi artis-artis daripada luar negara, sehingga akan membuat rakyat Arab Saudi ini seperti kambing yang baru terlepas. Mereka berjoget, mereka menyanyi, bahkan melakukan perkara-perkara yang lain. Kita sebut di dalam video ni bukan kita nak dengki, tapi kita nak bagi tahu kebenaran apa yang berlaku di sana, dan tidak memandang Islam itu hanya terletak pada individu,
tetapi melihat Islam secara keseluruhan. Dan sebagaimana yang berlaku baru-baru ini, mereka menjemput rapper daripada Australia yang bernama Iggy, yang mereka tahu dah latar belakang manusia ini adalah penyembah syaitan dan memang terkenal dengan aksi lucah yang selalu dia lakukan. Tetapi mereka jemput juga sehinggalah disajikan kepada orang-orang Islam di sana. Walaupun berhibur, ada syarat-syarat yang kena dipatuhi, iaitu pakaian wanita tersebut tidak boleh seksi. Jadinya penyanyi rap ni pun memakailah pakaian ketat yang berwarna hitam dan menari sehinggalah terkoyak bahagian kakinya dalam konsert tersebut. Lalu ia diberikan kain untuk tutup. Tapi selepas beberapa minit, konsert itu pun diarahkan untuk dihentikan kerana si Iggy ni menyampaikan mesej-nya, memperjuangkan hak-hak wanita dan sebagainya. I'm not allowed to continue the show because of what happened with my pants. It's not the promoter's fault. It's not our fault. I would love to sing the rest of the song. Ditambah lagi lagu-lagu yang dibawa oleh Iggy ni berunsur penghinaan kepada Tuhan, merendahkan Nabi dan disajikan di hadapan ribuan orang Islam. Dia tahu dah rata-rata yang berada di sana adalah Muslim, tetapi diperdengarkan lagu Tunduklah kepada Dewi. Tidakkah itu menghina? Mereka yang berada di sana hanyalah tunduk dan sujud kepada Allah. Bahkan sebagai seorang Muslim, kita percaya segala kekuasaan itu milik Allah. Tiba-tiba dia cakap tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangnya dan tunduklah kepada Dewi. Isunya ini hampir sama dengan apa yang berlaku di Malaysia ketika konsert The 1975. Penganjur kenal dah 1975 itu siapa, apa yang dia perjuangkan, tapi pergi jumpa juga. Bila ada buat hal barulah terngangah. Betullah pepatah Arab mengatakan, al-wiqayatu khairum minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengubati. Ayat ini mungkin ramai orang Arab dah lupa sebab mereka dah buat apa yang tidak sepatutnya. Samalah juga di Arab Saudi ataupun di Konoha. Akhir zaman ini kita akan terus mengikuti orang-orang kafir, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah perkara-perkara yang besar. Dan apa yang mereka lakukan hari ini sebenarnya telah pun disebutkan oleh baginda Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan masuk mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Nampak kan? Kita mengikuti, mencontohi apa orang-orang kafir buat, daripada segi hiburan, cara hidup dan sebagainya, sampailah ke lubang biawak. Seperti mana sebelum ini juga Arab Saudi mengadakan pesta Halloween besar-besaran kali pertama dalam sejarah, sebab tidak pernah lagi dilakukan oleh orang Arab sebelum ini, dengan keluar memakai topeng, jubah dikotorkan, conteng muka, sambut ramai-ramai sehinggalah viral. مع الأهل أول مرة نسويه in public ومرة سعيدة وشكرا للقائمين على موسم الرياض. Kita pun dapat saksikan dan tidak sangka ia berlaku di Arab Saudi. Sedangkan itu bukanlah budaya orang Arab, apatah lagi ajaran dalam Islam. Kerana perayaan Halloween ini adalah meraihkan orang yang dah meninggal dan dilakukan dalam kepercayaan pagan dan sebahagian Kristian Barat. Ada di antara mereka yang menyalakan lilin di kubur, buat doa dan sebagainya. Tapi orang Islam juga ikut lakukan perkara tersebut, sedangkan perkara itu adalah perkara yang mungkar. Sahabat semua, dalam Vision 2030 ini juga Muhammad bin Salman telah pun melancarkan pembinaan kota Neom, juga dipanggil sebagai The Line, di kawasan Tabuk, Arab Saudi. Perkara yang tidak pernah terfikir oleh manusia yang lain kecuali Muhammad bin Salman. Kota terbesar dan kota cermin terpanjang dalam dunia dengan jarak 170 km. Ketinggian 500 meter melebihi ketinggian menara berkembar Petronas. Dan The Line sekarang ini masih dalam pembinaan. Ramai yang cakap kota ini akan gagal kerana jaraknya yang tidak masuk akal, menggunakan cermin yang akan menyusahkannya nanti sebab ribut pasir, debu dan banyak burung yang akan langgar dan sebagainya. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم The Line، مدينة مليونية بطول 170 كيلو، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم. Tidak cukup dengan The Line, Muhammad bin Salman juga pada tahun ini telah mengumumkan akan membina bangunan seperti Kaabah. Bangunan ini khusus untuk hiburan dan pelancongan. Anda tengok Kaabah yang berada di Mekah, akan ada juga bangunan seperti Kaabah di tengah-tengah bandar Mirabah, Riyadh, dengan keluasannya dijangka 19 km persegi, yang saiznya 400 meter lebar, 400 meter tinggi, lebih kurang 80 tingkat, yang boleh memuatkan 20 bangunan. Sebuah bangunan yang tidak akan sama seperti bangunan lain, lengkap dan mewah, dan ini juga tidak pernah terlintas di fikiran orang lain untuk melakukannya
tetapi ia akan dilakukan oleh Muhammad bin Salman. Dan bangunan itu dipanggil sebagai The Muqam. Projek berskala besar itu dijangka bakal siap pada tahun 2030. Sahabat semua, Rasulullah telah ingatkan kepada kita semua umatnya tentang tanda-tanda kiamat, yang mana di akhir zaman nanti manusia akan berlumba-lumba untuk membina bangunan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis yang panjang yang bermaksud, kabarkan kepadaku bilakah berlakunya hari kiamat. Nabi SAW menjawab, yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Malaikat pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin bapa kedana, serta pengembala kambing berlumba-lumba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Ulama mengatakan maksud pengembala kambing itu adalah orang Arab. Dan sekarang kita boleh tengok, bangunan yang paling tinggi adalah di negara Arab. Dan sekarang pun mereka masing-masing berlumba-lumba untuk membina bangunan siapakah yang paling tinggi, paling maju, paling moden tanpa menghiraukan sesiapa. Dan apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman sebelum ini telah pun dinasihati dan dikritik oleh ulama di Arab Saudi. احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل. ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد. Tetapi yang menegur itu pula yang ditangkap dan dipenjara 10 tahun. Dan beberapa media juga berani menegur dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman. يا أخي عيب عليك يا محمد بن سلمان، باسم الدين تحتكر السلطة، تحتكر الثروة. انت وابوك واخوك وقله قليله من عائلتك ماسكين كل شيء في البلد، ولا حد يقدر يناقشكم ولا يسألكم على اموال السعوديه معناها كيف تنفقونها وكيف تتصرفون فيها، ثم تمضون بعد ذلك في سياسه واضحه ممنهجه معارضه لاحكام الدين بشكل لا يختلف حوله اثنان، تنشرون المجون والفساد والانحراف الاخلاقي في بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلاده أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. وتوقف وراجع نفسك واتق الله يا محمد بن سلمان. عيب عليك اللي تعمل فيه، عيب عيب. Dengan perubahan yang dilakukan, membolehkan perempuan tidak memakai tudung, sehinggalah wujudnya tren wanita berambut pendek. Dan perkara ini kita dah boleh nampak ketika mereka berada di konsert, ketika mereka berada di Muslim Halal Club dan sebagainya. Dan segalanya ini bermula di Riyadh, Arab Saudi. Sahabat semua, apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman ini membenarkan apa sabda Rasulullah mengenai Najd yang sekarang ini dinamakan sebagai Riyadh dan sekitarnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW berdoa, Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami pada Syam kami. Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami pada Yaman kami. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, dan juga kepada Najd kami. Rasulullah SAW berdoa lagi, Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami pada Syam kami. Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami pada Yaman kami. Sahabat bertanya lagi, Ya Rasulullah, dan juga kepada Najd kami. Maka seingatku baginda bersabda pada kali ketiga, di sanalah munculnya kegoncangan dan fitnah, serta disitulah munculnya tanduk syaitan. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah adalah benar. Meskipun 1400 tahun dah berlalu, pesanan baginda Nabi SAW akan terzahir di akhir zaman. Kita bukanlah menjauh ataupun menidakkan kemajuan dan kemodenan, tetapi kita saling beringat, di dunia ini kita hanyalah sebagai pelakon sementara. Bila dah tiba masanya nanti, kita akan kembali ke alam yang kekal selamanya. Itulah akhirat. Tanda akhir zaman juga banyak dah yang Allah tunjukkan kepada kita. Sebagaimana tanah Arab yang dulunya gersang, kini perlahan-lahan telah menghijau. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, La takumu sa'a hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara wa hatta yasira ar-rakibu bainal Iraqi wa Makkah la yakhafu illa dhalalat tariq wa hatta yaksura al-haraj. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tanah Arab kembali subur menghijau dan dialiri oleh sungai-sungai, dan sehingga mudahnya orang yang bermusafir di antara Irak dan Mekah. Tidak ada yang mereka takuti selain daripada kegelapan di jalan
dan tidak berlaku kiamat, sehinggalah terjadinya banyak pembunuhan. Juga di tanah Arab sekarang dah turun salji, utamanya di kawasan Tabuk, bermula pada tahun 2014 lagi. Dan Imam Abdurrahman As-Sudais mengatakan dalam khutbahnya, turunnya salji di Jazirah Arab merupakan puncak utama akan suburnya tanah dan mengalirnya sungai-sungai, dan ia membuktikan hadis Nabi SAW. Juga terjadinya pembantaian kepada umat Islam di mana-mana negara, seperti mana yang kita boleh saksikan sendiri. Dan hari ini juga sungai Furat dah makin mengering. Jadi sama-sama kita ambil peringatan. Tanda-tanda kiamat ini menguatkan lagi iman kita, meningkatkan lagi amal kita. Sebab itulah kita kena sama-sama memperbaiki diri, dekatkan diri kepada Allah, lakukan segala suruhannya dan tinggalkan larangannya. Hari kiamat ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bila ia berlaku, tetapi yang kita kena sedar ialah kematian itu lebih dekat kepada kita. Sebab umur umat Nabi SAW ini sekitar 60 tahun ataupun lebih sedikit sahaja. Jadi sama-sama beringat, sama-sama mengambil pengajaran. Cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, komen dan share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.